Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jemaah kuliah Maghrib Surau Al-Buhairah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan kurniaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan, sehingga kita mampu untuk menggerakkan langkah kaki kita menuju ke salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu daripada kefarduan ataupun kewajipan kita sehari semalam, iaitu menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih itu ada disebutkan bahawa sesiapa yang bersuci daripada rumahnya kemudian dia melangkah ke salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk dia melaksanakan salah satu daripada kefarduan yang difardukan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya dan juga akan mengangkat derajatnya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam hari ini adalah mereka yang termasuk dalam maksud hadis yang saya sampaikan tadi. Salawat dan salam tak lupa juga untuk kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Sebaik-baik insan, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini, menjadi teladan kita, menjadi qudwah kita, menjadi pemimpin kita, menjadi ikutan kita atas setiap perkara-perkara sama ada di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Baginda SAW adalah merupakan kita punya sandaran, ialah sebagai rujukan kita semua. Semoga baginda Rasulullah SAW dia iba, dia kasih, dia redha dan mahu mengakui kita sebagai salah seorang daripada kalangan umatnya, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semua? Alhamdulillah sihat. Sebab nikmat kesihatan ini adalah merupakan salah satu nikmat yang ramai orang lupakan ataupun cuai atas nikmat tersebut. Jadi ada dua sebenarnya nikmat. Ada dua nikmat yang manusia itu bodoh ke atas dia, lalai, leka ke atas dia. Salah satunya adalah nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa. Tahu-tahu je dah tua dah, tak buat amalan lagi. Tahu-tahu dah sakit dah, tak buat amalan lagi. Sebab masa dia sihat, masa dia muda, dia lalai, dia leka dengan dunianya, dia karam, dihempas oleh ombak kehidupan lah. Akhirnya ketika dia sudah menghampiri masanya, barulah dia tersedar. Syukur kalau masih sedar. Yang kita bimbangkan, yang kita risaukan kalau tak sedar. Jadi alhamdulillah di hadapan saya ini abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah semuanya masih lagi diberikan nikmat kesihatan tersebut, dan alhamdulillah memanfaatkan masa kesihatan dan juga masa lapang ini dengan kita mentadabbur ayat suci Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli jawatan Puasa Surau ini kerana saban hari, saban malam, saban minggu, saban bulan, sepanjang tahun menguruskan memanggil para pengkuliah, semata-mata itu untuk kita mengisi masa luang kita sambil kita menunggu masuknya waktu Isya. Maka kita manfaatkan sikit masa ini untuk kita mengulang kaji, berkongsi, bertadabbur, menghayati ayat suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Apa yang
lakukan, inisiatif yang dilakukan oleh AJT Surau ini sangat-sangat mulia. Sangat-sangat mulia. Jadi kita semua para ahli jemaah perlu menyokong usaha terbaik yang sudah dilakukan oleh AJT ini dengan kita menyumbang, sama ada dengan kekuatan kita. Kalau kita ada kekuatan untuk kita kemas-kemas sikit supaya bersih, ataupun kalau kita ada kekuatan mungkin kita banyak duit, maka kita menyumbang dengan bantuan duit, kewangan, mungkin untuk membayar akaun sebab akaun ni hujang pun dibuka juga. Itu saya pelik juga surau ni. Kalau hujang pun dia buka juga akaun tu. Lepas tu bila kenapa Ustaz Dakar ni selalu pakai kod kan? Sebab saya memang tak tahan sejuk. Lepas tu saya pakai kod. Jadi saya pun tak tahu berapa dia bayar bilnya ni. Kalau surau-surau macam ni kalau mungkin dia dekat RM1,000 lah, habis sahaja. Tak lepas lah tu dalam RM1,000, atas RM1,000 atau ke atas lah, lebih kurang bil dia. Jadi ini adalah salah satu daripada pentingnya orang umat Islam itu menjadi kaya. Sebab nak bawa hartanya itu ke akhirat itu tidak boleh. Kalau kita nak bawa secara dengan mata kasar lah, dengan memegang duit betul-betul itu bawa ke tanah kubur, tanah ke akhirat, tak mampu. Jadi caranya kita transfer ke transfer ke akaun kita dekat sana. Jadi maknanya kalau kita nak nanti di akhirat itu sejuk, ada aircon, tidak tidak panas, maka sekarang kita belilah airconnya. Dengan cara kita menderma, kita beli aircon untuk keperluan orang ramai di surau ini ataupun di mana-mana tempat lah, untuk kebaikan orang awam. Jadi nanti pahalanya itu nanti kita akan tuai nanti di hari akhirat. Itulah kebaikannya kalau kita mempunyai kelebihan harta, sebab kita boleh menginfakkan, mendermakan harta tersebut untuk kegunaan kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada insan-insan yang sudah pun membayar bil air, membayar api untuk keperluan surau ini. Terima kasih banyak. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan menyambung kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Amirul Mukminin fil Hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah. Saya akan membacakan bab yang ke-46. Bab ke-46. Bab 46 ini tajuknya itu adalah Hamli As-Sabi 'alal 'Atiq. Mendukung ataupun menggendong budak di atas bahu ataupun di atas pundak, di atas bahu. Al-Atiq ini bahu. Maksudnya menggendong, mendukung budak di atas bahu. Imam Al-Bukhari rahimahullah masukkan satu buah hadis dalam kitab ini, yaitu hadis bernombor 86. InsyaAllah saya akan membacakan hadisnya tersebut, dan insyaAllah saya akan mensyarahkan hadis tersebut setakat mana yang kita termampu nanti, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Amirul Mukminin fil Hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis rakam 86 ataupun nombor 86. An Ali bin Thabit qala, daripada Ali bin Thabit dia telah berkata, sami'tu Al-Barra yaqul, aku telah mendengar Al-Barra dia berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasan, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al Hasan radhiyallahu an ala atiqihi. Maknanya dia telah melihat Nabi dan juga Hasan. Hasan itu ada di bahu ataupun di atik, di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat mencintainya. Mencintai siapa? Hasanlah. Fa ahibbahu, maka jadikanlah orang-orang pun mencintai Hasan. Hadisnya ini adalah hadis yang sahih. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuknya ini menarik. Tajuknya bab ini sangat-sangat menarik, yaitu mendukung baik
di atas bahu kita. Dulu masa saya kecil-kecil, saya tak tahu lah kalau zaman tuan-tuan. Dulu masa saya kecil-kecil, kami dilarang, ataupun ayah saya sendiri pun setengah-setengah orang tua, ibu bapa ni, dia tidak membenarkan kakak ataupun abangnya untuk mendukung adik, bayi ke siapa budak kecil itulah di atas bahu. Biasa kalau kita tengok bola tu kan, dia letak atas kaki budak tu, di atas leher tengkuk kita tu lah. Lebih kurang macam tu lah dia punya style dia. Tak bagi. Alasannya dia kata benda ni pamali. Saya tak tahu bahasa apa dekat Melayu, bahasa Melayu kita ni, tapi kalau di kampung kami di Bugis di sana tu dipanggil pemali. Pemali ini maknanya satu yang tidak elok lah, tidak elok, dan boleh menyebabkan kesiaran kalau kita lakukan. Macam contoh seperti juga kalau biasanya kami dilarang untuk duduk di atas bantal, nanti katanya akan bisul. Orang nyata macam itulah, cepat habiskan nasi itu, habiskan makanan itu kena habiskan. Kalau tak dihabiskan nanti dilumba syaitan lah, dimakan jin lah, dan beberapa lagi pesanan-pesanan daripada orang tua yang itu tadi, yang setengahnya itu mempunyai nasihat, setengahnya lagi itu mempunyai menyebabkan seseorang itu menjadi takut dan gerun untuk melakukan perbuatan tersebut. Walau bagaimanapun, ada daripada nasihat-nasihat daripada orang tua kita itu adalah tidak selaras dengan tuntutan hadis Rasulullah SAW. Tetapi kalau secara umum, secara general, larangan tersebut itu hukumnya itu jatuh kepada hukum supaya kita tidak menjatuhkan diri kita daripada kebinasaan. Itu je sebenarnya. Wala tulqu aydiyakum ila tahluka, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sebabkan diri kamu itu jatuh dalam kebinasaan. Biasa kalau kita duduk di atas bantal, mungkin mak kita, orang tua kita, ayah kita, dia tak nak supaya bantal itu menjadi busuk, kerana bantal itu dipakai untuk kita tidur, untuk kita baring. Jadi orang yang kedua yang menggunakan bantal kita setelah kita duduk itu, layalah dia, binasalah dia. Begitu juga contohnya dengan kita mendukung bayi, mendukung budak. Takutnya budak itu terjatuh di atas dukungan kita, jatuh di atas bahu kita. Itu je sebenarnya kalau nak dijadikan dalil sekalipun. Tapi itu sebenarnya belum lagi secara spesifik, belum lagi secara khas. Ya. Jadi sebenarnya berdasarkan bab hadis yang kita nak baca ini, ada hadis yang membenarkan, yang membolehkan seseorang untuk mendukung budak kecil di atas bahunya, di atas bahunya. Seperti mana tadilah hadis yang saya bacakan tadi, bahawa Al-Barra dia telah melihat maknanya dia telah menyaksikan dengan dua matanya Rasulullah SAW dan juga Hasan bin Ali radhiyallahu. Hasan ini siapa? Apunya Nabi, cucunya, sebab dia adalah anak kepada Fatimah. Fatimah ini anak kepada Rasulullah SAW, jadi cucunda Rasulullah SAW. Ketika itu Al-Bara melihat Rasulullah SAW mendukung Hasan itu di atas bahunya, di atas bahunya. Jadi kalau mendukung di atas bahu itu, dia letaklah di atas bahu dia, di atas bahu dia. Macam mana gambaran dia itu secara spesifik, wallahu a'lam. Saya tak boleh nak menggambarkannya secara spesifik macam mana. Cuma kita boleh sahaja memahaminya bahawa Rasulullah SAW menggendongnya, meletakkan Hasan bin Ali radhiyallahu taala itu di atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya ini boleh untuk kita mendukung. Cuma kita perlu memastikan dari sudut keselamatan, safety first. Itu yang penting.
Kalau kita rasa tangan kita bergetar-getar, ada pakinan sikit, jangan sekali-kali nak berani-berani nak mendukung anak, nak balik-balik babi bebas. Bayi tu. Kita dah tangan dah bergetar-getar, ada Parkinson ke apa ke, kita nak balik duduk-duduk bayi macam tu, tak boleh, jangan. Tapi kalau kita masih sihat dan kita rasa terjamin keselamatan untuk budak ini tidak tergelincir, tidak terjatuh, hukumnya boleh. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi daripada bab ini juga, daripada hadis ini dapatlah juga kita menguraikan tentang bagaimana Rasulullah SAW itu dia berinteraksi ataupun Rasulullah SAW berhubungan, bergaul dengan budak-budak kecil ataupun anak-anak kecil. Okey. Salah satunya adalah Rasulullah SAW ini ketika diberikan bayi kepada dia untuk dia dukung, Rasulullah SAW ini sangat-sangat ceria, suka, dan Rasulullah SAW dia bersabar dengan kerenah budak kecil itu. Kerenah budak kecil ini berbagai macam. Kadang ada yang buat nangis, ada yang buat kencing, ada yang buat berak. Mahunya kita dukung itu, tiba-tiba si bayi itu pula dia terberak, terkencing. Kadang kita ni yang panas barang, kita marahkan budak tu, sedangkan budak itu tidak tahu apa-apa pun. Jadi Rasulullah SAW ketika diberikan bayi kepada dia untuk ditahnik, untuk dibacakan doa, untuk diberikan keberkatan kepada budak itu, walaupun Rasulullah SAW itu dikencingi oleh bayi itu, Rasulullah SAW itu bersabar. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih, bahawa Rasulullah SAW kana yu'ta bis-subyan. Pada satu hari Rasulullah SAW ini diberikan bayi sibyan, budak kecil kepada dia. Fayubarrik alaihim wa yuhannikuhum. Jadi tujuannya diberikan bayi itu kepada Nabi adalah untuk didoakan keberkatan dan juga untuk ditahnik. Ditahnik. Fa utiya bi sabiyyin, maka pada satu ketika itu Rasulullah SAW dibawakan satu bayi. Fa bala alaihi, kemudian budak kecil itu, bayi itu dia kencing di atas riba Rasulullah SAW. Fada'a bima'in fa'atba'ahu baulahu wa lam yuksilhu. Maka Rasulullah SAW tidak marah. Rasulullah SAW tak marah. Rasulullah SAW cuma minta apa? Cuma minta air sahaja. Minta air, kemudian memercikkan air itu di atas najis bayi tersebut dan tidak membasuhnya. Sebab air kencing bayi ini masih lagi suci lah. Maksudnya tidak hanya perlu direnjis saja air untuk menghilangkan najis dia. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan bukannya Rasulullah SAW itu marah disebabkan bajunya, pakaiannya itu terkena air kencing dan sebagainya. Jadi abang-abang, kakak-kakak, para ayah, ibu yang ada bayi ataupun ada budak kecil, kita ikutilah panduan Rasulullah SAW ini. Jadi kalau kita kena kencing, kena berak, kena tahi daripada bayi ini, kita sekadar bersihkan seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Yang keduanya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini berlemah lembut. Sebab orang yang berani mendukung bayi ini, mendekatkan dirinya dengan bayi, dengan budak-budak kecil ini, itu menunjukkan bahawa dalam dirinya itu ada sifat lemah lembut dibandingkan dengan mereka yang tak suka budak-budak. Memang ada orang yang tak suka budak-budak. Saya pun tak tahu kenapa. Sebab kalau mengikut kajian psikologinya, orang yang suka budak-budak, maknanya dia ini hatinya itu dia lemah lembut. Sebab dia kasih kepada budak-budak kecil. Itu salah satunya lah. Begitu juga umpamanya kalau kita suka dengan haiwan-haiwan peliharaan seperti kucing, orang yang bela kucing, sebab itu dia ada tertanam dalam hatinya itu sifat lemah lembut. Tapi jangan juga dikata kalau saya tak suka dengan kucing ini, maknanya saya ini panas baran lah Ustaz. Tak ada juga. Salah satu indikator
nak menunjukkan bahawa di dalam diri seseorang tersebut dia ada sifat kasih sayang. Salah satunya adalah jadi suka pada anak-anak, budak-budak kecil dan juga haiwan-haiwan peliharaan. Okey. Jadi sifat lemah lembut ini adalah merupakan satu kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya, kepada hamba-Nya. Tapi tidak semua orang boleh menerima sifat lemah lembut ini. Tak semua. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah merupakan pusat daripada segala lemah lembut ini. Dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil Rafiq. Ada tak nama Rafiq? Jemaah kita ni ada tak nama Rafiq? Ada. Rafiq. Rafiq itu maknanya lemah lembut. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini dia salah satu sifatnya itu adalah Rafiq. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun." Wahai Aisyah, Allah itu rafiq, lemah lembut. Yuhibbur rifqa, Allah itu suka lemah lembut. Wa yu'ta'ala rifqi ma la yu'ta'ala al-'anf. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan lemah lembut itu seperti mana tidak memberikan sesuatu kepada lemah lembut, tidak diberikan kepada sifat kasar. Maksudnya hanya sifat lemah lembut sahaja yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Sedangkan sifat kasar ataupun lawan daripada lemah lembut itu Rasulullah SAW tidak berikan apa-apa pun kepadanya. Wa ma la yuqta'ala ma siwahu, ataupun apa-apa juga sifat yang lain selain daripada sifat lemah lembut ini. Jadi maksudnya di sini tidak semua di antara kita ini diberikan, walaupun kita ada peluang dan potensi untuk mendapatkan sifat lemah lembut tersebut. Jadi saya nak bagi tahunya kat sini bahawa seseorang yang berani mendukung bayi, mendekati anak kecil, berjinak-jinak dengan anak kecil, menunjukkan ada sifat lemah lembut. Dan sifat lemah lembut itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bagaimana Rasulullah SAW dia melayan anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi ni tuan-tuan, kalau Fatimah datang ziarah ke rumah baginda Rasulullah SAW, apa Nabi buat? Nabi akan mengalu-alukan kehadiran Fatimah. Nabi akan sangat happy, sangat gembira dengan kehadiran Fatimah. Bukan gembira sahaja dengan ditunjukkan dengan mimik muka yang manis, dengan senyuman, tapi Rasulullah SAW ketika dia tahu akan hadirnya Fatimah, maka baginda Rasulullah SAW sudah pun terpasak di depan pintu menunggu kehadiran Fatimah. Bukan setakat itu saja tuan-tuan. Bukan setakat dia terpasak, Rasulullah SAW terpaku di depan pintu itu. Tapi Rasulullah SAW ketika sudah sampai Fatimah di hadapan dia, dia terus memeluknya. Peluk dan cium. Peluk dan cium. Sedangkan Fatimah ketika itu sudah beristri, sudah bersuami, sudah tinggal di rumah Ali bersama dengan Ali. Nah, kita ni macam mana? Kalau ada anak kita, menantu kita datang, adakah kita se-happy Rasulullah SAW? Tahu je terus Nabi keluar pintu, tahu je bunyi kereta ataupun bunyi apalah, tanda-tanda bahawa Fatimah nak datang, terus Nabi sudah sambut di depan pintu dengan hati gembira. Nah, kita ni mungkin masih lagi kat dalam depan pintu tu lagi, depan depan TV lagi, masih main rap apa lagi. Kita buat macam biasa je kehadiran mereka. Kemudian adakah kita cium dia? Yang kita dicium itu wajar. Anak mencium tangan kita itu wajar. Yang kita ni, kita cium tak anak kita tu? Mungkin kalau kanak-kanak kita berani lagi cium. Tapi kalau dia dah dewasa, dah berumah tangga, sudah ada anak, adakah kita menciumnya juga? Saja tanya. Sebab Nabi buat macam tu.
Nabi cium Fatimah ketika Fatimah datang. Kalau kita belum lagi buat, cuba buatlah. Maknanya anak kita datang ke rumah kita, peluk dia. Timah, datang, dah sampai. Lama dah rindu dah. Mana abang ustaz, apa dia ustaz pula? Mana abang punya ubat? Rindu sebab nak ubat. Mana madu? Datang, cium dia, peluk dia, cium dia. Jadi sampainya di depan pintu itu, Nabi peluk, Nabi cium, kemudian dia genggam tahu, dia pegang tangan Fatimah dan bawa masuk ke dalam rumah. Biasa kita tengok ni, kalau Habib ni macam tu. Bila kalau dia jumpa dengan kawan-kawan, teman-teman dia, dia akan pegang tangan ataupun tangan apa tu, dia bawa jalan masuk ke dalam rumah, dibawa dipandulah, dibawa untuk duduk di ruang tamu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan wajar apabila teladan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini kepada anaknya, maka Fatimah pun melakukan perkara demikian kepada orang lain. Sebab itulah Aisyah, isteri Rasulullah SAW, dia nak kata bahawa orang yang hampir-hampir mirip perbuatannya daripada Rasulullah SAW adalah Fatimah. Insan yang paling mirip, paling hampir amal perbuatannya dengan Rasulullah SAW adalah Fatimah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Ma ra'aitu ahadan, ini kata Aisyah, ma ra'aitu ahadan minan nasi kana ashbaha bin nabi. Aku tidak pernah nampak seorang pun hampir mirip seumpama Rasulullah SAW kalaman dari sudut cakapnya, wala hadithan daripada bicaranya, wala jilsatan cara duduknya, min Fatimah, selain daripada Fatimah. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha menyambung, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'aha qad aqbalat rahaba biha. Fatimah ni kalau Rasulullah SAW tahu dia akan datang, Nabi akan sangat-sangat mengalu-alukan kehadirannya. Thumma qama ilaiha faqabbalaha, dia akan berdiri, Nabi akan berdiri depan pintu dan akan mencium Fatimah. Thumma akhadha biyadiha, kemudian dia akan menggenggam tangan Fatimah, bawa masuk ke dalam rumah. Faja'a biha hatta yujlisaha fi makani. Nabi akan buat begitu, tidak akan melepaskan tangan Fatimah sehinggalah Fatimah itu duduk di tempat duduknya. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Fatimah sepanjang hidupnya, menyontohi ayahandanya. Sudah tua tuan-tuan, Fatimah dah tua masih lagi dicium. Bermakna masa dia kecil-kecil, masa dia kanak-kanak, usah cerita betapa sayangnya Rasulullah SAW dengan Fatimah ini. Usah cerita. Kalau dah tua macam sekali itu pun, dah berkeluarga itu pun, Nabi layan seperti masih lagi anak dara, seperti lagi budak kecil. Maknanya masa kecilnya Fatimah ini memang sangat-sangat indah. Sangat-sangat indah. Sebab itu wajar dan logik juga masuk akal kalau cucundanya iaitu Hasan, anak daripada Fatimah ini, sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tak di antara kita ni yang tak pernah cium anak dia? Ada Ustaz, tapi itu dah 20 tahun yang lalu. Anak tuan umur berapa? Anak saya dah umur 21 tahun. Maknanya umur setahun itulah dia cium. Selepas tu tak cium dah. Tak cium dah sama saja dia dah besar, tak cium. Dia tak kira tuan-tuan. Selagi dia ini masih anak kita, kita boleh mencium dia. Kita boleh mencium dia. Zaman dia kecil-kecil, kanak-kanak, begitu juga di zaman dia sudah pun besar. Ini kerana orang yang tidak pernah mencium anaknya, ini adalah merupakan salah satu indikator, seperti mana saya sebut tadi, salah satu bukti, salah satu dalil bahawa tiada sifat kasih sayang di dalam diri dia. Ini pernah berlaku pada orang-orang Arab Badui.
Orang Arab jahiliyah, orang Arab kampung dahulu yang tinggal di pedalaman. Ketika itu dalam satu majlis, umpama majlis kita sekarang ini lah, ada sahabat yang mencium anak dia. Kemudian Arab Badui ini pun tanya, korang ni, masih beli korang macam tu lah bahasa dia supaya mudah difaham lah. Korang ni cium ke anak-anak awak ni? Kami ni tak pernah pun mencium anak. Saya ada ramai anak. Saya ada 10 orang anak, tapi tak pernah saya cium anak saya. Dengar macam tu, Nabi terdengar ada orang yang tak pernah cium anak dia, maka Rasulullah SAW pun tegur, ataupun Rasulullah SAW pun dia berlepas dirilah kepada orang tersebut. Saya berlepas dirilah, kukuh dalam diri awak ni, dalam hati awak ini sudah pun dilucutkan sifat kasih sayang dalam diri awak. Hadisnya sahih tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih. Qadima nasun minal Arab. Pada satu ketika ada seorang Arab Badui ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka orang Arab Badui itu bertanya kepada hadirin ataupun sesiap orang-orang yang ada di situlah, atuqabbiluna sibyanakum, adakah kamu semua ini mencium anak-anak kamu? Itu soalan daripada orang Arab Badui tadi. Adakah kalian mencium anak-anakmu? Faqalu na'am, maka sahabat pun menjawab na'am. Apa na'am? Ya, kami cium. Faqalu lakinna wallahi ma nukabbil. Kami ini, kata orang Arab Badui tadi itu, wallahi demi Allah tak pernah cium. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun bersabda, wa amlik in kana Allahu nada'a minkum rahmah. Jadi kalau macam itulah ceritanya, kata Nabi SAW, aku berlepas diri kalau di dalam hati jantungmu itu sudah pun dilucutkan sifat rahmah ataupun sifat kasih sayang. Sifat rahmah ini penting tuan-tuan. Sifat rahmah itu pun penting. Salah satu cara untuk kita membiakkan rahmah dalam kehidupan kita ini, dalam diri kita ini, adalah dengan cara kita mencium ataupun mengasihi budak-budak kecil. Itu cara dia. Jadi saya nak ceritanya tentang rahmah. Atau betul lah pula rahmah. Rahmah ataupun kasih sayang. Kasih sayang ini sangat penting. Kenapa penting? Kerana banyak jugalah dalam pentas ataupun dalam kuliah-kuliah ini saya sebutkan bahawa kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ini bukan kerana bertunjangkan amal ibadah kita. Kita jangan syok tuan-tuan. Kita jangan confident sangat. Kita jangan percaya diri sangat bahawa kita boleh meraih syurga Allah Subhanahu wa taala itu adalah disebabkan kerana amal ibadah yang kita buat. Walaupun ianya betul. Amal ibadah yang kita buat itu adalah salah satu daripada sebab kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita anggap, jangan kita simpan di dalam minda kita ini kita boleh meraih syurga Allah Subhanahu wa taala semata-mata amal ibadah kita. Kenapa? Kerana dalam sebuah hadis yang sahih bahawa kita boleh memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala ini selain daripada amal ibadah tadi itu adalah kerana adanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih. Lan yunjiya ahadan minkum amalah. Lan ini kalau guna bahasa Arab ni, lan ini menunjukkan bahawa tidak akan mungkin, mustahil, tidak akan mungkin kamu akan berjaya salah seorang di antara kamu disebabkan kerana amalannya.
Itu kata Rasulullah SAW. Tidak akan mungkin kamu berjaya disebabkan oleh amalan kamu. Qala rajulun, maka ada orang tanya, mendengar Rasulullah SAW bersabda sedemikian, maka dia bertanya, wala iyyaka ya Rasulullah, macam mana dengan baginda? Macam mana dengan Tuhan? Adakah Tuhan juga tidak berjaya disebabkan amal ibadat Rasulullah SAW? Itu soalan dia. Qala wala iyaya illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmah. Aku pun tidak. Aku pun tidak. Melainkan Allah Subhanahu wa taala telah meliputi aku dengan rahmat-Nya. Bermakna apa tuan-tuan? Hanya kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala sahajalah kita boleh berjaya. Nabi pun tidak berjaya. Dipersaksikan sendiri, dikatakannya sendiri oleh Rasulullah SAW, aku pun tidak berjaya. Namun aku ini berbeza dengan kamu semua, karena aku ini sudah pun diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu. Jadi rahmat itu penting. Macam mana dapat rahmat? Beli voucher, beli kupon. Macam mana dapat rahmat? Itu tadi kaedah dia. Mencium anak-anak, budak-budak. Kerana dengan kita mencium budak-budak ini, Allah Subhanahu wa taala suntikkan arif ke lemah lembut, memberikan kepada kita sifat kasih sayang. Jangan seumpama orang Arab Badui tadi itu, tak pernah mencium anaknya. Jadi kami tidak menjadikan budaya mencium anak-anak ni, kata orang Arab Badui. Maka Nabi pun kata, saya berlepas diri, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau nanti di dalam dirimu itu dilucutkan sifat rahmah, sifat kasih sayang. Sudah masuk waktu belum? Belum ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini tuan-tuan sangat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Dan rahmat inilah yang perlu kita kejar, yang perlu kita cari. Jangan berlengah tuan-tuan. Tahukah tuan-tuan, percaya atau tidak, bahawa rahmat yang kita kongsikan semua makhluk di atas dunia ini hanya satu bahagian sahaja daripada 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala cipta. Saya nak kongsikan info maklumat penting, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 100 rahmat. 99 rahmat itu masih lagi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan satu rahmat itu diturunkan ke atas muka bumi ini yang kita berkongsi semua. Nak tahu wujudnya rahmat itu, kita tengok kepada kuda. Kuda kalau dia ada anak di bawah tapak kakinya, dia tidak akan pijak. Menunjukkan bahawa dalam diri kuda itu pun ada kasih sayang. Kalau kuda pun tidak berani nak memijakkan kakinya ke atas anak dia, macam mana dengan kita ini manusia? Kalau harimau pun tidak berani nak menerkam anak kandungnya, anaknya sendiri, walaupun dia itu binatang buas, macam mana dengan kita? Sangat-sangat tidak munasabah, di luar kewarasan saya. Kalau ada orang, ada ibu bapa yang memakan anak dia. Faham maksud memakan tu? Dia memakan anak dia sendiri, dibagi sebagai sumbang mahram. Auzubillah min dzalik. Sebelum saya tangguhkan, saya bacakan hadisnya ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahawa rahmat kasih sayang itu ada 100 bahagian. An Abi Hurairah taqal, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahma mi'ata juz'in, Allah menciptakan rahmat itu 100 bahagian.
Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ina juz'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menggenggam, menangguh, menyimpan 99 bahagian rahmat itu pada dirinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, dan dia menurunkan satu rahmat di atas muka bumi ini. Zalikal juz', satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang kita kongsikan. Yatarahamul khalqu hatta tarfa'ul faras hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itulah yang kita kongsikan bersama, sebagaimana kita melihat kuda yang akan mengangkat kakinya tidak akan memijak anaknya kerana ada sifat rahmah di dalam diri kuda tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Saya tangguhkan sekejap untuk kita beri laluan azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sambung sedikit syarahan daripada hadis yang kita bacakan ini. Hadis nombor 86. Hadis nombor 86 kitab Al-Adab Al-Mufrad. Okey. Jadi hadis ini ataupun topik malam ini ataupun bab ini membincangkan berkaitan tentang mendukung budak di atas bahu. Atas bahu, dan amalan ini boleh dibolehkan sekiranya yang mendukung itu dia mempunyai kekuatan ataupun dia mampu menjangkakan, boleh mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, seperti budak itu terjatuh ataupun patah tulang dan sebagainya lah. Sama ada yang patah itu baby itu ataupun dia sendiri patah tulang. Jadi perlu dipastikan keselamatan daripada kedua-dua pihak ini. Baik. Seterusnya saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua berkaitan tentang bagaimana Rasulullah SAW dia berinteraksi dengan budak kecil. Salah satunya seperti yang sudah kita bincangkan dalam bab ini, iaitu Nabi kalau ada bayi, dia akan dukung, dia akan peluk, dia akan cium dan dia akan doakan. Tapi kalau cucunya tak sampai didukung sampai di atas bahunya. Okay. Di sana ada beberapa perkara-perkara yang sangat banyaklah hadis ataupun amalan daripada Rasulullah SAW ketika dia berinteraksi, bergaul dengan budak-budak kecil. Salah satunya adalah dengan menyembur muka dengan air. Nampak macam kasar sikit ni ayat saya ni. Menyembur air ke muka budak. Ke muka budak. Kita kalau dengar sebut-sebut menyembur ini nampak macam kotor nampak macam kotor, nampak macam tidak beradab dan sebagainya. Tapi percayakah tuan-tuan bahawa salah satu kaedah yang digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam bergaul mendekati budak-budak kecil ini dengan menyemburkan air daripada mulut baginda SAW yang mulia itu ke wajah budak. Tapi ada tapi dia, semburan itu daripada jarak yang jauh, bukan daripada jarak yang dekat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. An Mahmud bin Rabi', daripada Mahmud bin Rabi', ini salah seorang sahabat. Ketika itu dia masih budak lagi. Jadi Mahmud bin Rabi' ini dia kata, aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu perkara yang aku sangat-sangat ataupun aku masih lagi ingat apa yang Nabi buat ke atas aku. Akal tu maknanya aku berakal, maksudnya aku masih menyimpan lagi dalam akalku ini, dalam mindaku ini, dalam otak aku ini apa yang Nabi pernah buat kepada aku. Apa Nabi buat? Majjatan majjaha fi wajhi, majjatan majjaha fi wajhi, semburan yang disemburkan, semburan air yang disemburkan oleh Rasulullah SAW fi wajhi, di wajahku, kata Mahmud bin Rabi'. Wa ana ibnu khamsin sinin min dalwin, dan ketika itu usiaku baru umur 5 tahun. Jadi Rasulullah SAW dia sembur air, menyembur daripada mulutnya yang suci itu, yang mulia itu, kepada atas budak ini yang namanya Mahmud ketika itu umur 5 tahun. Perkataan majjah, menyembur, dalam bahasa Arab ini adalah semburan daripada jarak yang jauh. Jarak yang jauh. Ulama ketika membincangkan hadis ini, dia menyebutkan dua perkara yang penting. Satu, itu adalah kaedah yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika itu di dalam dia mendekati budak kecil. Satu. Yang kedua, semburan dia tak sama seperti semburan kita. Tapi semburan air Rasulullah SAW itu mengandungi barakah, tabarruk, mengandungi keberkatan. Usah semburan dia air penuh keringat ludah Rasulullah pun sahabat akan tampung untuk mendapatkannya. Jadi siapa yang dapatkan semburan ini sangat-sangat, termasuklah dia itu Mahmud bin Rabi'. Itu
Cuma semburan tadi itu kata tadi jarak yang jauh, bukan jarak yang dekat. Yang kedua, Nabi SAW berinteraksi dengan budak kecil ini adalah dengan memanggil dengan panggilan, nama panggilan. Tapi nama panggilan itu dengan panggilan yang baik. Salah satunya itu dipanggil Ya Zal Uzunain. Anas bin Malik itu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu salah seorang sahabat yang juga menjadi pembantu asisten Rasulullah SAW dibela ataupun dijaga oleh Rasulullah semenjak kecil. Anas bin Malik. Dia nama panggilannya itu, panggilan mesranya, panggilan manjanya oleh Rasulullah SAW itu adalah Ya Zal Uzunain, wahai yang mempunyai dua telinga. Yang mempunyai dua telinga. Mempunyai dua telinga ni maknanya dia orang taat lah. Orang yang mendengar, patuh, Nabi panggil dia datang, Nabi cakap dia buat. Itu Ya Zal Uzunain. Kalau kita ini tidak, botak. Panggil nama yang budak tak suka. Dia tak suka panggil botak. Dia nak panjang rambut. Tapi bapak dia panggil botak. Sepet. Tempang panggil dengan panggilan-panggilan yang tidak elok, tidak baik. Kalau budak itu suka tak apalah. Masalahnya, isunya kalau dia tak suka, itu yang bahaya. Kita sepatutnya ikut Rasulullah SAW dengan memanggil dengan panggilan yang baik-baik, yang disukai. Wah ya Zal Uzunain, wahai yang mempunyai dua telinga, wahai yang mukanya warna kemerah-merahan, ya Humairah. Kan gitu, dengan panggilan-panggilan yang baik. Ketiga, Nabi kalau jumpa budak-budak, dia akan usap kepala budak itu, sapu kepala budak itu dan doakan. Kita sapu juga, tapi tak tahulah doa itu betul. Dia tak pasti. Kita sapu juga bela-bela kepala dia tu, tapi tak tahulah kita doa ke tak. Kita kena sapu kepala dia dan juga kita doakan. Sebagaimana Rasulullah SAW dia bersabda, ada seorang sahabat ini bernama Zainab binti Humaid. Zainab binti Humaid. Dia datang menjumpai Rasulullah SAW membawa anak dia. Faqalat ya Rasulullah. Humaid ini Zainab binti Humaid ini kata, wahai Nabi, bai'hu, bai'atkan dia, ambil saksi kepada dia. Padahal masa itu dia budak lagi, anaknya Zainab ni. Tapi Zainab ni sebab dia sangat-sangat teruja dan dia mahu supaya anaknya ini menjadi salah seorang daripada yang membaiat Rasulullah SAW. Maka dia kata, Nabi, baiat dia. Faqala Nabi SAW, huwa saghir. Nabi pun bersabda, dia masih kecil lagi. Dia masih saghir, masih lagi kecil. Famasaha ra'sahu wa da'a lahu. Maka Nabi pun mengusap kepalanya dan mendoakannya. Itu. Kalau ada budak, anak kecil ni, kita kena sapu kepala dia dan juga doa kita kena doakan. Salah satu doa sebagaimana yang disebut di dalam hadis bab ini yang kita baca ini. Apa Nabi doa kepada Hasan? Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, ya Tuhan, pendek ya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sayang kat dia. Jadi nanti kita balik sapu kepala anak, kita doakan. Tiba-tiba mak ayah saya ni udah terbiak pula. Sapu kepada dia, kemudian kita doakan. Allahumma inni uhibbuhu. Allahumma inni uhibbuhu. Allahumma inni uhibbuhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ini sungguhnya aku uhibbuhu, aku sayang dia. Maksudnya sayang anak itulah. Uhibbuhu. Kalau anak kita perempuan, uhibbuha, panggil ha. Kalau anak lelaki, uhibbuhu. Inni uhibbuhu ataupun inni uhibbaha. Ya Allah, aku sayang kat dia. Kalau lelaki, uhibbuhu ya. Kalau perempuan, uhibbaha. Fa'ahibbahu. Maka harap-harap semua orang menjadi sayang kat dia, menjadi kasih kepada dia. Fa'ahibbahu. Nah, itu aja. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu.
Itu salah satu daripada doa. Banyak lagi doa-doa yang lain, tapi sebab kita bincang topik ini, maka itulah yang kita ijazahkan, yang kita berikan kepada tuan-tuan, doa daripada Rasulullah SAW kepada siapa dia? Cucunya, yaitu Hasan bin Ali, ketika dia berada di atas bahu Rasulullah SAW. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. InsyaAllah kalau tuan-tuan amalkan doa ini, anak-anak tuan-tuan, walau dia dimanapun, semua orang akan suka kat dia, akan sayang kat dia. Karena siapapun yang akan benci, menaruh dendam, menaruh khianat kepada dia, InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keberkatan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, dengan budak-budak ini kita kena beri hadiah. Budak-budak mana yang tak suka hadiah ni? Kita yang tua-tua ni pun suka bila diberikan hadiah. Lagilah dengan budak-budak ini, kita kena berikan hadiah. Rasulullah SAW kalau musim berbuah ataupun musim menuai, maka sahabat-sahabat ini biasa menghadiahkan buah, tanam-tanaman atau apa-apa sajalah, buah-buahan kepada Rasulullah SAW. Buah yang terbaik, buah yang first, yang paling segar, yang paling pertama sekali dipetik, hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Apa Nabi buat dengan pemberian daripada sahabat-sahabatnya itu, daripada hasil tanaman-tanaman pertanian yang diberikan kepada Nabi SAW? Kalau dia tengok ada budak kecil, maka buah yang paling best tadi itu yang dihadiahkan oleh sahabat diberikan kepada budak. Diberikan kepada budak itu sebagai hadiah. Dalilnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi awwali thamar. Nabi ini akan sentiasa diberikan buah yang paling segar, yang paling terbaik oleh sahabat-sahabat. Dengan hadiah tersebut, Nabi pun mendoakan pemberi itu, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi thimarina wa fi buddina wa fi sa'ina barakah. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada Madinah kami, iaitu bandar kami inilah, bandar Madinah, dan juga kepada buah-buahan kami, dan juga kepada timbangan sok ini timbanganlah, timbangan kami, keberkatan. Ma'a barakah thumma yu'tihi asghar ma yahburu minal wildan. Jadi kalau ada yang hadir itu budak-budak kecil, maka dia berikan hadiah tersebut, buah-buahan tersebut kepada budak tersebut. Jadi bukan yang paling busuk, bukan yang paling tidak disukai yang kita berikan kepada budak itu sebagai hadiah. Justru yang Abu Bakar bagi yang paling terbaik, yang paling mahal, Utsman bagi yang paling mahal, yang paling best sekali. Itu yang di mana budak orang bagi budak. Nabi tak pandang bulu. Bukan kerana dia ini budak, Nabi bagi yang paling apa? Yang paling teruk, yang paling nak rosak, yang kita bagi kat dia budak tu. Tidak. Dibagi yang paling terbaik sebagaimana hadiah yang diberikan oleh sahabat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalkanlah tuan-tuan. Kalau kita tidak ada buah yang terbaik, mungkin kita ada coki-coki. Mungkin kita ada gula, bagi sikit kat dia. Kalau kita tak ada tu, duit RM1, RM2, dia suka lah tu. Bahkan itu lebih manis lagi daripada buah rasanya kalau dengan duit RM1, RM2. Okey, wallahu taala alam. Insyaallah kita akan sambung lagi pada sesi yang akan datang. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap daripada saya sebagai manusia biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.